Dan kalau boleh pada waktu ini saya nak terus bersama dengan rakan kami wartawan Astro Awani yang masih berada di Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam, Umar Vati. Umar Vati, kalau diikutkan laporan dan juga untuk sepanjang hari ini setakat ini beberapa siri sebenarnya, beberapa siri sidang media berlangsung daripada pagi tadi. Tetapi mungkin pada waktu ini ada perkembangan lain berkaitan dengan pergerakan mangsa banjir pada ketika ini yang boleh Umar kongsikan pada ketika ini, Umar? Terima kasih Fauzi di studio dan saya masih lagi setia di Taman Sri Muda sejak pukul 6.30 pagi tadi untuk membawa perkembangan dari semasa ke semasa dan apa yang saya boleh kongsikan dari segi pergerakan penduduk. Saya boleh melihat bahawa kenderaan ringan sudah mula memasuki kawasan ini walaupun saya difahamkan kebenaran daripada jawatan kuasa bencana belum dikeluarkan untuk membolehkan penduduk di sini untuk memasuki kawasan mereka sama ada untuk mengambil barang ataupun untuk membersihkan kawasan-kawasan perumahan. Ini kerana jawatan kuasa bencana yakin bahawa kawasan itu perlu dipastikan selamat sepenuhnya sebelum membenarkan penduduk untuk memasuki kawasan itu. Tetapi apa yang saya boleh lihat hari ini masih ada pergerakan keluar masuk agak tinggi hari ini berbanding dengan sebelum ini. Kita boleh melihat orang ramai berkumpul di persekitaran laluan masuk utama kerana waktu itu air masih lagi berada ke paras lutut sehingga ke laluan utama dan hari ini kita boleh melihat saya tidak dapat membawa secara langsung di kawasan itu memandangkan sini kita berdepan dengan masalah sambungan internet dan lain di sini dan kerana itu saya terpaksa buat agak jauh dari sini kira-kira kalau saya boleh agak dari sini agak-agak dalam 500 ke 600 meter dari sini di mana pada awalnya air berada di tahap situ dan hari ini dia surut sehingga boleh dikatakan sehingga 800 ke 900 ke dalam kawasan perumahan dan apa yang saya boleh kongsikan, saya masih melihat banyak kenderaan-kenderaan masih lagi tersadai dan saya juga difahamkan kenderaan-kenderaan itu perlu dialihkan sebelum proses-proses pembersihan dilakukan oleh kerajaan tempatan dan selepas itu baru sepatutnya penduduk dibenarkan masuk. Itu satu dan hari ini agak meriah dengan sidang media di sini dengan kehadiran orang-orang nombor satu. Sebentar tadi kita menyaksikan sidang media secara langsung yang dibawa oleh Astro Awani tentunya kira-kira pukul 10 pagi tadi oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani dan susulan daripada itu lepas 2 jam sebelah itu dan Ketua Pengarah dan Panglima Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afindi Buang juga mengadakan sidang media kira-kira pukul 12 dan sebentar tadi pastinya penonton ada menyaksikan sidang media yang dibawa oleh Astro Awani tadi secara langsung oleh Ketua Pengarah Bomba Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid dan antara soalan yang dibangkitkan oleh Fauzi sebentar tadi mengenai kecelaruan dan perbezaan antara numbers dari bomba dan polis, mungkin saya boleh memberi penjelasan sedikit dalam apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Negara sebentar tadi ketika soalan itu dibangkitkan oleh para wartawan di mana beliau menjelaskan itu adalah antara laporan itu berdasarkan numbers itu adalah berdasarkan laporan yang diterima oleh polis dan mungkin saya boleh katakan yang antara ada juga mayat-mayat yang ditemui selepas air surut. Misalnya semalam saya difahamkan mayat yang ditemui semalam itu adalah dalam keadaan rumah yang sudah surut dan apabila ahli keluarga pergi untuk melawat untuk melihat menyaksikan sendiri keadaan ahli keluarga mereka yang sebelum ini saya tidak pasti sama ada terperangkap ataupun memilih untuk berada di dalam rumah itu dan ketika itulah di mana mereka melihat kedua-dua mereka mati dan sejurus itu terus membuat laporan kepada polis. Sebab itu mungkin angka polis agak besar berbanding dengan angka laporan yang diberikan oleh bomba. Itu satu mungkin itu adalah antara yang dikongsikan oleh Ketua Polis Negara sebentar tadi. Dan mengenai
dan mengenai perincian dalam sidang akbar yang saya boleh kongsikan di mana Ketua Polis Negara ada membangkitkan beberapa isu di sini mengenai laporan polis juga boleh dibuat di pusat pindaan sementara, di semua pusat pemindahan sementara, dan ada 3 perkara antaranya adalah mengenai laporan polis di PPS di mana dan perkara kedua adalah kenderaan peronda polis akan digerakkan di kawasan-kawasan yang terjejas akibat banjir untuk tujuan yang sama juga, dan juga beliau ada mengakui berlaku sedikit kelewatan pada hari pertama kejadian banjir itu ekoran daripada koordinasi pelbagai jabatan. Bagaimanapun perkara itu telah diatasi dan saya memperincikan apa yang beliau sebut mengenai laporan di pusat pindaan sementara, di mana apabila saya sempat 2-3 hari ini pergi ke pusat pindaan sementara, ramai yang merunggut bahawa mereka masih lagi tidak dapat membuat laporan polis memandang satu, tidak ada kenderaan kerana kenderaan mereka rosak akibat banjir, tidak ada bantuan logistik untuk ke balai polis berhampiran, dan ekoran itu beliau Ketua Polis Negara telah mengarahkan semua OCPD Ketua Polis Daerah di semua kawasan-kawasan yang terjejas akibat banjir untuk membuka macam kaunter aduan secara bergerak, di mana laporan akan diambil secara manual kerana kita sedar bahawa banjir ini bukan saja menjejaskan kawasan perumahan, malah balai polis yang berhampiran juga terjejas mengakibatkan laporan yang sebelum ini boleh dibuat secara dalam talian tidak dapat dilakukan dan sistem down. So ekoran itu laporan polis kini boleh dibuat di pusat pindaan sementara secara manual, dan bagi mereka yang terperangkap juga kereta peronda akan menghampiri, akan mendekati orang ramai untuk membolehkan mereka membuat laporan secara on the spot. Itu satu. Dan sementara itu Umar, minta maaf kalau saya mencela. Mungkin saya nak tanyakan soalan tapi secara ringkasnya. Umar ada dimaklumkan ataupun Umar ada mendapat perkabaran tentang tadi disebutkan tentang logistik yang dinyatakan oleh laporan Umar sebentar tadi. Ada tak Umar dengar cerita ataupun kisah-kisah yang diceritakan oleh penduduk di sana berkaitan dengan inisiatif kendiri ataupun inisiatif sendiri yang diambil oleh masa-masa banjir yang menyewa sendiri bot-bot untuk digunakan meskipun ada bantuan-bantuan yang telah pun digerakkan oleh pihak berwajib. Ada laporan yang Umar boleh kongsikan? Ya benar Fauzi, saya juga ada mendengar mengenai beberapa aduan yang mengatakan bahawa penduduk yang ahli keluarga penduduk yang berjaya keluar dan sebagainya yang terperangkap di dalam yang berjaya menyelamatkan diri pada ketika itu terpaksa menyewa bot untuk membawa ahli keluarga mereka yang terperangkap di dalam kawasan perumahan Taman Sri Muda ini dengan sewaan bot kira-kira RM2,000, dan saya masih cuba untuk mendapatkan individu tersebut, dan saya yakin saya pasti saya boleh dapat hari ini atau esok. Saya akan cuba untuk mendapatkan mereka untuk membawa perincian lebih lanjut bagaimana perincian di sebalik insiden itu, bagaimana untuk mereka mendapatkan bot itu, apa kejadian yang menyebabkan mereka untuk terpaksa membayar dah menjadi bangsa banjir. Sekarang mereka terpaksa mengeluarkan kira-kira RM2,000 untuk sewa mangsa. Itu yang saya nak dapatkan dan untuk mendapatkan gambaran sebenar apa yang terjadi di sebalik kejadian itu. Okey, baik. Terima kasih Umar Vati, dan pastinya seperti apa yang dimaklumkan Umar Vati, laporan dan juga cerita yang dikongsikan Umar Vati itu akan dibawakan khususnya melihat di platform astroawani.com dan dalam Bulletin Awani selepas ini.